Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelajar-pelajar ustazah sekalian? Alhamdulillah. Ustazah harap kamu semua sentiasa sihat dan sentiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah bersyukur kerana pada hari ini kita dapat dipertemukan semula di dalam kelas yang baru dan juga tajuk pembelajaran yang baru. Tetapi sebelum kita memulakan proses pembelajaran, Ustazah nak seorang wakil pelajar di dalam kelas ini untuk membacakan doa agar dipermudahkan urusan kita pada hari ini. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Baiklah pelajar-pelajar semua, sebelum Ustazah memulakan proses pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah telah menyediakan satu video dan Ustazah akan menayangkan video tersebut. Dan Ustazah nak kamu semua lihat betul-betul, dengar betul-betul apakah yang cuba hendak disampaikan daripada video tersebut. Boleh semua pelajar? Boleh Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Alamak, panjang umur dia. Kamu nak buat apa dengan rumput-rumput ni? Hairul, Hanafi. Kami kutip rumput ni sebab Mak dia cakap sarapan dengan rumput sungguh berhasiat. ya. Ustaz nak buat apa pula dengan parang tu? Oh, parang ni Ustaz nak guna buat sembelih lembu. Puh, sembelih. Macam mana Ustaz nak sembelih tu? Salah satu syaratnya, alat yang hendak digunakan mestilah tajam supaya tidak menyiksa binatang yang nak disembelih itu. Bukan ke kena sembelih tu pun dah terseksa? Cara sembelihan yang betul adalah memutuskan halqum, yakni saluran pernafasan, dan dua urat mahrif, yakni saluran makanan dan minuman yang terletak di bawah halqum. Hukum memutuskan dua urat kiri dan kanan itu adalah sunat. Walau bagaimanapun kita digalakkan memotong kedua-dua urat darah tersebut supaya binatang yang disembelih itu cepat mati. Lepas tu, kita lapah kulit dia. Keluarkan semua organ-organ dalaman dia. Lepas tu, kita potong daging dia. Lepas tu, kita masak kari ke, buat rendang ke. Tulang dia, kita buat sup. Tu dia, sedap. Baiklah pelajar, berdasarkan kepada tayangan video tadi yang telah kamu saksikan, Ustazah nak tanya, kamu rasa-rasalah apakah tajuk pembelajaran yang hendak Ustazah sampaikan pada hari ini? Siapa nak jawab? Ustazah, saya nak jawab. Saya rasa tajuk pembelajaran kita pada hari ini tentang sembelihan. Betul tak? Ya, betul tu. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini adalah sembelihan. Kamu semua sudah bersedia ke? Sudah Ustazah. Ayuh, mari kita mulakan. Baiklah pelajar, hari ini Ustazah akan mengajar kamu berkaitan dengan sembelihan. Ustazah yakin yang kamu semua sebelum ini pernah melihat sendiri ataupun mempunyai pengalaman sendiri, iaitu menyembelih haiwan seperti ayam dan sebagainya. Dan sembelihan ini merupakan sesuatu cara untuk menghalalkan seekor binatang itu dimakan oleh orang Islam. Manakala haiwan yang haram seperti ular, tikus dan sebagainya, walaupun ia disembelih oleh orang Islam, tetapi hukumnya tetap haram untuk kita memakannya. Tetapi secara umumnya penyembelihan ini merupakan sesuatu cara untuk mematikan binatang untuk menghalalkan dagingnya agar supaya boleh dimakan. Tetapi sembelihan ini juga mempunyai maksud yang luas dari segi bahasa dan juga istilah. Okey, dari segi bahasa, sembelihan bermaksud memotong, manakala dari segi istilah pula, sembelihan bermaksud menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat mari. Mesti kamu tertanya-tanya, apakah maksud urat halkum dan juga urat mari? Okey, Ustazah akan terangkan di sini. Urat halkum ni merupakan saluran pernafasan, manakala urat mari merupakan saluran makanan. Okey, baiklah pelajar. Sekarang kita beralih pula kepada
hukum sembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib. Okey, kenapa wajib? Supaya halal dimakan dagingnya. Daging haiwan sembelihan tu lah. Okey, dan binatang yang mati tanpa disembelih adalah dianggap sebagai bangkai dan haram untuk kita memakannya. Dan seterusnya adalah yang berkaitan dengan dalil sembelihan. Dalil sembelihan diambil daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Ustazah bacakan di sini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihah wa ma akalas sab'u illa ma zakaitum. Sadaqallahul azim. Okay, daripada ayat tersebut, ia membawa maksud diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah yang keluar mengalir, daging khinzir, termasuk semua anggota tubuhnya, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat yang tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Sekarang ni kita beralih pula kepada rukun sembelihan. Rukun sembelihan terbahagi kepada 3. Yang pertama adalah penyembelih, yang kedua adalah binatang sembelihan dan yang ketiga adalah alat sembelihan. Okey, bagi penyembelih ni merupakan orang lah ataupun manusia yang melakukan penyembelihan terhadap haiwan tersebut. Dan bagi binatang sembelihan pula merupakan binatang yang halal dimakan. Maksudnya dekat sini halal tu bila kita makan daging binatang tersebut, ia tidak mendatangkan kemudaratan kepada diri kita. Dan yang ketiga adalah alat sembelihan. Alat sembelihan merupakan alat yang tajam ataupun alat yang boleh melukakan haiwan tersebut seperti pisau. Seterusnya adalah kita beralih pula kepada syarat sah sembelihan. Bagi syarat sah penyembelih ni haruslah yang beragama Islam ataupun ahli kitab. Ahli kitab dekat sini menurut kebanyakan para ulama bermaksud ia berketurunan Bani Israel, iaitu yang beragama Yahudi serta Nasrani. Sembelihan daripada kalangan ahli kitab ni dianggap sah dan sebab apa sah? Kerana sembelihan ini niat dia hanya kerana Allah semata-mata. Dan penyembelihan ini bukan sahaja dikhususkan kepada lelaki, malah penyembelihan dari golongan wanita serta kanak-kanak juga sah dan halal untuk kita makan daging haiwan tersebut. Dan yang kedua adalah melakukan penyembelihan hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kalau seseorang ni melakukan penyembelihan bukan kerana Allah, maka sembelihan tersebut tidak sah. Okey, syarat sah bagi binatang sembelihan pula. Binatang sembelihan ni haruslah masih mempunyai hayat mustaqirah, yang mana hayat mustaqirah ni membawa maksud haiwan tersebut mampu bergerak dengan bertenaga. Tanda-tandanya ia meronta-ronta ketika hendak disembelih. Dan jika binatang tersebut hampir mati apabila hendak disembelih, maka daging binatang tersebut tidak sah untuk kita memakannya. Yang kedua adalah binatang sembelihan perlulah putus urat halkum dan urat mari dengan segera dan hanya sekali sembelihan. Okey, yang mana Ustazah bagi tahu tadi, urat halkum ni merupakan saluran pernafasan, manakala urat mari merupakan saluran apa? Saluran makanan. Okey, dan seterusnya yang terakhir adalah bagi alat sembelihan. Okey, alat sembelihan ni haruslah alat yang boleh melukakan, kecuali kuku, gigi dan tulang. Baiklah pelajar-pelajar, setelah kita mempelajari berkaitan dengan
pengertian sembelihan dari segi bahasa dan istilah. Kita belajar tentang hukum, dalil, rukun serta syarat sah sembelihan. Maka kini tibalah untuk kita melakukan aktiviti. Ustazah telah menyediakan 2 aktiviti bagi kamu semua, yang mana Ustazah menggunakan aplikasi EduCandy. Okey, bagi aktiviti yang pertama, ia berkaitan dengan pengertian hukum dan juga dalil sembelihan, yang mana kamu perlu memilih jawapan yang betul dan juga tepat. Manakala bagi aktiviti yang kedua, ia berkaitan dengan rukun serta syarat sah sembelihan, yang mana kamu perlu memadankan jawapan yang betul. Boleh semua pelajar-pelajar? Boleh, Ustazah. Bagi aktiviti yang pertama, ia berkaitan dengan pengertian sembelihan, hukum sembelihan dan dalil sembelihan. Para pelajar dikehendaki untuk memilih jawapan yang tepat. Soalan yang pertama, apakah pengertian sembelihan dari segi bahasa? Ya, betul, memotong. Soalan yang kedua, surah apakah yang berkaitan dengan sembelihan? Ya, betul, surah Al-Ma'idah ayat yang ketiga. Soalan yang ketiga, apakah hukum sembelihan? Ya, hukum sembelihan adalah wajib. Dan soalan yang terakhir, apakah pengertian sembelihan dari segi istilah? Ya, tepat. Tahniah. Bagi aktiviti yang kedua, ia berkaitan dengan rukun dan syarat sah sembelihan. Pelajar perlu memadankan jawapan yang tepat. Bagi soalan yang pertama, apakah syarat sah bagi binatang sembelihan? Ya, iaitu masih mempunyai hayat musakirah. Soalan yang kedua, apakah rukun sembelihan? Ya, iaitu penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelihan. Soalan yang ketiga, apakah syarat sah bagi alat sembelihan? Ya, betul. Dan soalan yang terakhir? Ya, betul. Tahniah. Baiklah, bagi menguji kefahaman kamu terhadap apa yang telah kita belajar pada hari ini, Ustazah telah menyediakan game di dalam Kahoot, yang mana kamu perlu menjawab ke semua soalan. Tujuannya bagi membolehkan Ustazah menilai sama ada kamu ni benar-benar memahami ataupun sebaliknya.
Sebelum Ustazah mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah akan menerangkan kembali secara ringkas apa yang telah kita belajar pada hari ini. Okey, yang mula-mula sekali kita belajar berkenaan dengan pengertian sembelihan, yang mana dia ada dua, dari segi bahasa dan juga istilah. Dari segi bahasa, sembelihan bermaksud memotong, manakala dari segi istilah pula bermaksud menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan juga urat mari. Okey, hukum sembelihan apa? Hukum sembelihan adalah wajib. Sebab apa wajib? Supaya halal dimakan dagingnya. Manakala dalil sembelihan pula diambil daripada surah Al-Maidah ayat yang ketiga. Okey, seterusnya adalah kita belajar mengenai rukun sembelihan. Rukun sembelihan terbagi kepada 3, iaitu penyembelih, yang kedua binatang sembelihan, dan yang ketiga alat sembelihan. Okey, bagi syarat sah penyembelih, penyembelih ni haruslah beragama Islam ataupun ahli kitab, dan penyembelih ni dia melakukan sembelihan ni perlulah niat dia hanya kerana Allah semata-mata. Okey, bagi syarat sah bagi binatang sembelihan apa? Okey, binatang sembelihan ni perlulah dia mempunyai hayat mustakirah, iaitu haiwan tersebut mampu bergerak dengan bertenaga. Tanda-tandanya ia meronta-ronta ketika hendak disembelih. Dan yang kedua, binatang sembelihan juga haruslah dia punya putus urat halkum dan juga urat mari, dan hanya sekali sembelihan. Dan yang terakhir adalah syarat sah bagi yang terakhir, syarat sah bagi alat sembelihan. Okey, alat sembelihan ni perlulah alat yang tajam dan juga melukakan, iaitu seperti pisau. Okey, Ustazah harap apa yang kita belajar pada hari ini kamu dapat faham, kamu dapat hayati betul-betul, dan kamu boleh aplikasikan di dalam kehidupan seharian kamu. Baiklah pelajar, setakat ini sahaja pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah kita akan berjumpa kembali pada kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.